Tujuan kita mengadakan sidang akhbar pada petang ini ialah untuk menjelaskan beberapa isu berkaitan dengan Perhimpunan Haram Bersih 2.0. Next. Ini adalah hasil daripada kenyataan-kenyataan polis sebelum ini. Sebelum 9 hari bulan Julai, pihak polis tidak meluluskan sebarang permit untuk mengadakan perhimpunan, sebarang perhimpunan dan juga perarakan pada 9 hari bulan Julai yang lalu. Dan perhimpunan haram ini melibatkan 3 lokasi, iaitu di KL Central, Maybank, Pudu Raya, Hospital Tung Shing dan KLCC. Jumlah orang yang menyertai perhimpunan ini adalah dianggarkan tidak lebih daripada 10,000 orang. Next. Dan isu ini dibawa oleh penganjur Perhimpunan Haram dan juga Majlis Peguam Malaysia. Untuk makluman Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, PDRM sentiasa mengambil maklum isu-isu dan tomahan-tomahan yang dikemukakan kepada PDRM. Isu-isu ini kita dapati tersebar dalam media sosial, seolah-olah polis menggunakan kekasaran dalam semua situasi, dan hari ini PDRM ingin memberi respon. Next. Standard Operation Procedure. Ini adalah suatu yang diguna pakai oleh strike force yang terlibat di dalam menyuraikan perhimpunan pada hari tersebut, iaitu Federal Reserve Unit ataupun dikenali sebagai FRU. Yang keduanya ialah Public Order Riot Unit PORU daripada PGA, dan satu lagi dipanggil Light Strike Force ataupun LSF. Daripada siasatan yang kita dapati bahawa kita mendapati bahawa provokasi oleh individu dan juga kumpulan dalam mengelakkan diri mereka daripada ditangkap dan juga ditahan. Next. Dan segmen saya bahagikan kepada 4 segmen untuk petang ini. Yang pertama merupakan video yang menunjukkan restraint oleh pasukan polis di Raja Malaysia pada hari yang berkenaan. Yang kedua akan menunjukkan provocation daripada perhimpunan ataupun orang yang mengambil bahagian pada 9 hari bulan yang lalu. Dan yang ketiganya hospitality, di mana dan bagaimana pihak polis melayan ataupun menjalan tangkapan ke atas orang-orang yang ditahan ataupun orang yang ditangkap. Segmen yang kedua saya akan bawa Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan semua, ialah insiden yang berlaku di KL Central dan KLCC. Segmen yang ketiga saya juga akan memberi taklimat bagaimana tomahan Mat Sabu mengatakan bahawa dia dilanggar oleh kereta pasukan polis di Raja Malaysia semasa tangkapan dibuat. Dan seterusnya, seorang subjek yang bernama Suhardi bin Maisa yang kita kenal pasti sebagai salah seorang key player dalam perhimpunan haram ini. Dan yang akhir sekali, saya akan memberi taklimat kejadian yang berlaku di Hospital Tung Shing. Next. Segmen yang pertama ialah menunjukkan restraint. Ini adalah corporate video PDRM. Ini kenyataan daripada
IGP berkenaan dengan perhimpunan haram yang tak dibenarkan. Dan kita juga memberi amaran kepada semua orang untuk tidak menyertai perhimpunan haram. Ini video yang menunjukkan kumpulan perusuh mulai membanjiri di jalan raya Jalan Pudu. Gambar daripada udara, saya yang sendiri berada di atas helikopter mengambil gambar ini. Ini menunjukkan pasukan strike force kita standby dan menunggu, dan di hadapannya ialah kumpulan-kumpulan perusuh ini di Jalan Pudu Raya pada jam 2 petang 2.34. Dan ini menunjukkan water cannon. Masih kami bertahan, tidak mengambil sebarang apa tindakan. Kita melihat bahawa demonstrator ada di hadapan, pihak polis bertahan. Dan ini masih lagi di Jalan Pudu Raya. Kita dengar laungan daripada demonstrator. Masih lagi tidak ada tindakan daripada pihak polis. Dan ini satu pandangan lagi yang mana masih tidak diambil tindakan oleh pihak polis. Ini penilaian dibuat oleh commander on the ground terhadap demonstrator, sama ada akan mengambil tindakan ataupun sebaliknya. Masih dekat dengan dataran Maybank, di mana bermulanya perhimpunan haram ini. Ini amaran yang diberi oleh komander yang bertugas kepada perusuh-perusuh supaya bersurai serta-merta, dan amaran ini diberi sebanyak 3 kali. Masih lagi pihak polis bertahan. Kita melihat di sini bahawa penunjuk-penunjuk perasaan ini berkumpul ramai di hadapan pasukan polis. Dan masih lagi pihak polis tidak ambil tindakan. Amaran diberi sekali lagi supaya bersurai, tetapi tidak diindahkan. Masih lagi kita melihat petunjuk-petunjuk perasaan ini berada dalam kumpulan mereka. Ini adalah di sekitar KL Central. Masih juga menunjukkan bahawa pasukan LSF di sini bertahan, tidak mengambil sebarang tindakan walaupun demonstrator ada di hadapan. Masih lagi bertahan. Inilah yang dikatakan pihak polis sentiasa menilai daripada masa ke masa sebelum mengambil tindakan. Dan juga kita dapati kumpulan-kumpulan ini cuba untuk berbincang, dan pihak PDRM mengatur strategi, tetapi belum lagi mengambil tindakan, apa-apa tindakan ke atas demonstrasi. Penugasan dilaksanakan ialah mengikut SOP seperti mana yang saya nyatakan tadi. Kita melihat bahagian anggota
kita bermula dengan water cannon. Water cannon ini bermaknanya kalau dia keluar ataupun bergerak, dia akan menyuraikan. Dengan kehadiran water cannon ini pun boleh menyuraikan sebelum dia menembak air. Orang takut juga. Ini pendekatan-pendekatan yang kita buat. Kita tak menggunakan sebarang kekerasan di sini. Masih lagi kita bertahan. Tidak ada pertindakan yang dibuat. Masih di dalam amaran. Tan Sri, Datuk-Datuk, saya telah paparkan bagaimana pihak polis sabar, bertahan dan menilai sebelum mengambil apa-apa tindakan ke atas perusuh. Yang kedua ini, saya paparkan bagaimana provocation dilakukan oleh perusuh-perusuh terhadap pasukan polis. Ini berlaku di KL Central. Ini adalah Light Strike Force, LSF. Kita lihat bagaimana provokasi dibuat meluru ke hadapan polis. Okey. Ini di kawasan KTM. Pegawai polis dikasari, ditolak. Kalau kita lihat betul-betul, anggota polis ditolak. Nampak? Jatuh. Lagi sekali. Ini kita nampak perusuh meluru ke arah polis. Di sini kita lihat anggota polis ditolak. Nah. Okey. Next. Ya, sampai jatuh. Pegawai kanan polis ditolak. Kita nampak daripada topi dia tu. Dia siapa pegawai kanan polis. Masih kita mendapati provokasi. Duduk. Merancangkan strategi yang selanjutnya. Ini lagi. Kita melihat bahawa perusuh-perusuh terus menyerang ke arah water cannon. Water cannon berundur. Dan di sini kita melihat seorang perusuh telah melempar objek ke arah polis. Ini yang undur. Ini nampak dia lontar objek. Ini provokasi yang dibuat oleh pihak perusuh. Next. Masa ni hujan. Dengar apa yang dilaungkan. Gaya. Nampak? Dipanjatnya kepada kereta kita punya water cannon. Okey. Dibalingnya gas ataupun objek ke arah polis. Lagi terus menyerang anggota polis ataupun kenderaan polis. Okay. Video seterusnya akan menunjuk bagaimana tangkapan dibuat, tahanan dibuat secara berhemah. Ini gambar yang menunjukkan pemeriksaan yang dibuat di lokasi. Kita menahan seorang tua.
Tengok bagaimana anggota polis menahan. Teruskan. Ini juga kita buat dengan secara berhemah. Wanita juga ditahan. Dengar apa yang dinyatakan oleh wanita tersebut kepada anggota polis. Kita anggota yang berkenaan cuba untuk menenteramkan wanita yang berkenaan yang didapati begitu takut. Wanita ini ditinggal oleh kumpulan yang disertainya, tinggal seorang. Okay, next. Ini tanggapan yang kita buat. Kita terus, tidak ada gari dibuat, terus hantar naik ke atas kenderaan polis. Naik lagi, back. Pakcik yang tua ini dia mengalami sakit pinggang. Tetapi kalau tuan-tuan lihat, pihak kami membantu untuk naikkan pakcik ini ke dalam Land Rover. Boleh tunjuk balik? Ya, kita tolak perlahan-lahan. Naik, duduk. Take your time, kita kata. Ini juga pemeriksaan dibuat sebelum penahanan dibuat ke atas orang yang berkenaan. Kita ada pegawai untuk menyelia tangkapan-tangkapan di lokasi-lokasi yang berkenaan. Pemeriksaan dibuat dengan cara berhemah. Pertanyakan dengan berhemah. Dia ada baju kuning tu. Ini juga pemeriksaan dilakukan di tempat-tempat yang kita tahan, yang kita syaki orang terlibat. Next. Ini juga pemeriksaan kita buat. Tidak ada kekerasan yang digunakan. Dan kita juga memberi peluang kepada orang yang ditahan untuk menghubungi, iaitu menggunakan handphone. Okey, terus. Masih lagi dia bercakap. Kita suruh dia naik ke atas. Tolong lagi, angkat barang lagi. Macam naik bas. Gitu juga dengan lelaki ini. Kita bawa dengan berhemah. Ini, stop. Ini adalah keadaan di KL Sentral, di mana selepas pihak perusuh bertempur dengan pihak polis. Dan mereka berehat di tempat di bawah KL Sentral. Ini yang kita dapati di gambar ialah, yang di bawah itu ialah Dr. Zulkifli Ahmad, yang sebelah atas ialah Nurul Izzah. Okey. Kalau tuan-tuan lihat, anggota polis itu memakai topeng gas oksigen membantu Nurul Izzah. Okey. Kita bantu. Ini kia dalam tahanan. Okey, next. Kita bagi. Bantu dia pakai gas oksigen. Lihat sini. Datuk Ambiga. Dan kita juga bagi peluang untuk dia minum air lagi. Dia minum air lagi. Ya, kita tengok macam mana dia minum. Duduk di sini dengan keadaan yang selesa. Daripada riak muka dia, kita tak dapat tahu yang dia tu ada masalah. Ini di KL Sentral.
Tangkapan dibawa naik dalam van, bukan Black Maria. Okey. Ini adalah pusat tahanan sementara yang kita adakan di Pusat Latihan Polis Jalan Semarak, di mana dewan ini dinamakan Dewan Pengaman, yang mana di dewan ini digunakan selalunya untuk majlis kahwin untuk pegawai-pegawai kanan dan juga anggota. Kita tak apa, kita gunakan ini untuk pusat tahanan sementara. Kita tengok apa yang ada di pusat tahanan sementara. Kerusi-kerusi. Kalau kita tengok kerusi itu macam kerusi majlis kedui. Tahanan-tahanan diberi layanan yang baik. Ini sebelum diambil dokumentasi, duduk di bangku-bangku yang disediakan pukul 8.21 malam. Air diberikan oleh seorang anggota polis wanita. Next. Begitu juga yang lain sedang menunggu untuk dokumentasi. Dan ini kita adakan kaunter khas untuk dokumentasi. Butir-butir peribadi diambil dengan secara sistematik. Kipas angin pun ada. Panggilan, seorang demi seorang dipanggil untuk dokumentasi. Dan ini proses dokumentasi dijalankan. Kita buka banyak kaunter, tidak mau lambat. Dan di sini juga kita menyediakan kemudahan untuk tempat solat bagi lelaki dan juga wanita, macam orang pergi Mekah. Boleh sembahyang jemaah lagi. Untuk ambil air sembahyang, kita sediakan. Kemudahan untuk ambil air sembahyang dan bersembahyang jemaah. Ini tempat makan. Kita tengok tempat makan itu dihias begitu baik, macam makan kenduri. Tempat makan. Dan pegawai polis berjalan, bertanyakan, dan makan disediakan secara buffet. Kita ada tandas disediakan. Dengan kerjasama daripada Bandaraya Kuala Lumpur. Perkhidmatan, saya nak maklumkan bahawa orang-orang yang ditahan tempat tahanan sementara ini dihantar balik ke tempat membolehkan mereka menaiki bas ataupun teksi. Kami tak lepaskan dekat pusat latihan itu, tidak. Kami bawa, hantar ke tempat di mana dia boleh balik naik bas ataupun teksi ataupun kereta api. Guna bas lagi hantar. Kepada tahanan-tahanan yang sakit, kita sediakan pegawai-pegawai perubatan yang membantu di tempat tahanan sementara ini. Kalau rawatan lanjut, dihantar ke hospital. Begitu juga pemeriksaan kesihatan dibuat di tempat tahanan sementara ini. Kita lihat ambulans-ambulans disediakan lebih awal. Mata perkhidmatan perubatan disediakan di tempat ini. Boleh rehat lagi. Ada katil lagi. Ini saya nak
saya ingat semua orang dah dengar apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Hadi Awang apabila dia sampai di lapangan terbang Kuala Terengganu. Saya cuba nak dapatkan apa yang dia cakap. Cuba. Tak boleh. Tak boleh. Tetapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu. Dia mengatakan bahawa polis tidak ada menggunakan sebarang kekerasan. Sampai dia kata polis hantar dia balik ke rumah. Dan penyokong-penyokong dia bertepuk tangan. Kalau siapa yang melihat dalam TV, yang disiarkan dalam TV3. Ini menunjukkan bahawa hospitality yang diberikan semasa penahanan, cara tangkapan dan juga semasa penahanan dibuat, memanglah kami membuat pendekatan berhemah dan tidak ada sebarang kekerasan digunakan. Untuk segmen yang seterusnya, saya akan memaparkan apa yang berlaku di KL Sentral. Insiden yang dikatakan melepaskan gas pemberih mata di Jalan Sentral di KL Sentral Brickfield, Kuala Lumpur. Ini Raja Kasa, KL Sentral. Yang tanda star ini adalah di tempat di mana LSF menyuraikan perusuh-perusuh yang keluar daripada laluan bas. Ini stesen bas KL Sentral, Hotel Hilton, Hotel Lee Meridian. Kita mendapati bahawa perusuh-perusuh ataupun kumpulan-kumpulan yang ambil bahagian ini diturun daripada atas dan turun ke bawah dan melalui laluan bas dan keluar berhenti di sini, dan LSF berada di hadapan lebih kurang 30 meter. Next. Ini kedudukan LSF. Ini adalah laluan masuk ke stesen bas KL Sentral. Next. Ini laluan secara dekat masuk ke dalam perhentian bas KL Sentral. Next. Ini kita lihat yang ada yang berbaju kuning, berbagai pakaian, kumpulan yang dianggarkan 400 orang yang keluar daripada stesen bas KL Sentral menghala ke hadapan di mana kita punya LSF ada dekat sini. Next. Siapa tu? Semua orang kenal. Kecuali dia kata bukan dia lah. Yang berhormat Tian Chow. Dia berada di dalam kumpulan-kumpulan di KL Sentral tadi. Next. Ini dia ada di depan. Ini yang sebenarnya gambar semasa mereka nak merempuh pasukan LSF. Next. Ini setelah pihak LSF mengambil tindakan gas pemberih mata di luar, bukan di dalam. Tetapi apa yang ditomahkan kata di dalam. Ini kita lihat gas daripada luar. Next. Gas masih dibuang di luar, bukan di dalam. Dan pada waktu ini hujan dan ada angin. Next. Ini saya akan paparkan video yang memaparkan kumpulan lebih kurang 400 orang dekat KL Sentral tadi. Okey. Ini apa yang dikatakan kata gas dibaling ke dalam tanah. Okey, di sini hold on. Ini kedudukan LSF. Kita telah bagi amaran sebanyak 9 kali. Dan setiap kali amaran dibagi adalah 3. 9 kali. Mana kata amaran memang diberi daripada masa semasa sebelum pihak polis mengambil tindakan. Okey, continue. Boleh dengar?
pegawai Medan memberi amaran. Okey, stop. Siapa yang berlari? Jawab. Ini saya nak buktikan bahawa memang perusuh ini dia berlari ke hadapan nak merempuh satu provokasi ke atas anggota polis yang ada 30 meter. Mengapa 30 meter? Ini adalah range untuk tindakan pihak polis kalau kita nak buang gas pemberi mata. Okey, teruskan. Meluru terus. Macam mana? Lepas kena gas, patah balik. Okey, kita tengok siapa dia? Right. Okey, saya minta ulang lagi sekali. Yang dia yang berlari meluru ke hadapan. Okey. Okey, nampak? Ini adalah provokasi. Okey, next, teruskan. Ini setelah pihak polis ambil tindakan untuk menyuraikan perusuh-perusuh tadi. Seterusnya, saya akan pergi kepada kejadian ataupun insiden di KLCC. Apa yang jadi di KLCC? KLCC ini dikaitkan dengan satu kematian Allahyarham Baharudin bin Ahmad yang dikatakan mati disebabnya oleh tindakan pasukan polis. Next. Ini adalah Raja Kasar. Saya akan taklimatkan bagaimana Allahyarham ini boleh berada di kawasan Avenue K. Setelah perusuh-perusuh berada di Jalan Pudu, ini adalah yang seterusnya mereka berkumpul di kawasan bulatan ini, iaitu Jalan Ampang, Jalan Yap Kuan Seng dan juga Jalan Piramli. Grup yang sama dia menghala ke sini. Next. Ini jalannya daripada Jalan Pudu. Right? Next. Ini kedudukan pihak polis di tempat Jalan Pudu. Next. Ini the flow. Orang perusuh-perusuh yang kenal, apabila dia sampai di sini, pihak polis menggunakan water cannon dan juga FRU sampai, dan mereka ini berpecah. Perusuh-perusuh ini berpecah. Ada yang memasuki Jalan Kuan Seng, ada yang masuk Jalan Ampang, dan ada yang masuk Jalan Piramli. Dan yang menggunakan Jalan Ampang, mereka terus ke KLCC dan masuk ke Avenue K, yang mana dikatakan Allahyarham bersama-sama ada kat sini. Next. Ini di dalam Avenue K. Ini adalah pintu masuk daripada luar menghala ke dalam. Dan pintu ini boleh ditutup. Dia boleh turun. Okey. Okey, kita tunjuk orang ramai akan masuk melalui pintu ni. Next. Ini adalah Allahyarham. Kita dapat kesan ini melalui CCTV di Avenue K. Dia masuk dari sini. Kita tengok tangan dia pegang dekat mana? Mengapa? Tangan kanannya dia letak dekat dada. Kiri ya? Kiri. Alright, kiri, bukan kanan eh. Okay, next. Kita tunjuk video. Ini yang dirakam di Avenue K. Orang ramai mulai masuk. Allahyarham lari bersama-sama dengan orang
orang luar, ada orang ramai. Dia masuk dia ni. Okey, dia lari. Ini Allahyarham. Naik. Lari. Dan orang ramai pun lari. Okey. Terus kita tengok ramai lagi. Sebab orang ramai dia berlari begitu cepat sebab pintu hadapan ini akan ditutup. Okey, next. Terus orang ramai masuk dalam kawasan Avenue K. Ada tinggal apa tu? Masa ni belum ditutup lagi ya? Masih lagi ramai berlari. Lagi orang ramai masuk. Mengapa dia orang lagi? Okey. Ini Raja Kasar Avenue K. Yang jalan masuk yang besar tadi ni kita nampak yang Allahyarham lagi. Dan saya nak menunjukkan di sini bahawa yang merah ni ini adalah shutter yang telah ditutup. Dan sini ada juga shutter ke LRT yang ditutup. Dan ini satu lagi shutter yang juga ditutup. Dan ini juga yang ditutup. Allahyarham berlari masuk pintu besar ni bersama dengan orang ramai yang kita lihat. Dan dia terus selepas pada shutter ini dia didapati terbaring. Okey. Ini bawah ni LRT. Next. Ini menunjukkan bahawa ambulans sampai. Ini saya nak kaitkan yang mengatakan tomohan yang mengatakan ambulans lambat sampai. CCTV ada menunjukkan jam. Okey, right. Ini Allahyarham yang didapat yang di-attend oleh pihak pegawai kesihatan apabila ambulans sampai. Dia didapati tak bernafas masa ini. Next. Ini setelah ambulans datang membawa Allahyarham keluar ke ambulans dengan pengusung beroda ke ambulans. Next. Dan dia terus dihantar ke hospital HKM. Next. Saya nak balik kepada tomohan yang dikatakan berlaku di KLCC. Tomohan yang pertama mengatakan Allahyarham mengalami kesesakan nafas akibat menghidu gas pemedih mata yang kemudiannya menyebabkan kematian. Itu tomohan yang pertama. Kita menyiasat. Hasil daripada siasatan apa yang kita buat, kita dapati tiada gas pemedih mata yang dilepaskan di lokasi KLCC. Yang kedua, ini disahkan oleh rakaman CCTV di menara KLCC, Avenue K dan beberapa orang saksi bebas. Memang tidak ada gas pemedih mata yang digunakan di lokasi KLCC. Right, next. Tomohan yang kedua mengatakan Allahyarham telah dipukul oleh polis kerana terdapat kecederaan iaitu 3 batang tulang rusuk patah, sebatang gigi patah dan luka di bibir. Siasatan dijalankan. Bedah siasat telah pun dijalankan ke atas Allahyarham pada hari yang sama jam 11.30 malam. Dan menurut doktor bedah siasat mengatakan bahawa tiada kecederaan luaran atau dalaman seperti lebam, cala dan luka terbuka yang dijumpai ketika bedah siasat dijalankan. Allahyarham mengalami serangan jantung. Walau bagaimanapun,
punca kematian masih lagi pending daripada test, daripada laboratory analysis. Next. Menurut doktor juga yang menyelia rawatan resusitasi ini di pusat resus, tindakan memasukkan tiub ke dalam mulut boleh mencederakan bibir dan juga mematahkan gigi, manakala tindakan CPR tadi boleh mematahkan tulang rusuk. Dan masa dibawa Allahyarham di dalam ambulan, pasukan ambulan tidak nampak apa-apa kesan kecederaan semasa di Avenue K lagi, semasa kita jumpa dia. Dan kesan kecederaan yang tersebut konsisten dengan tindakan di resusitasi. Next. Tomohan yang ketiga. Anggota polis dikatakan yang berada di tempat kejadian tidak memberi bantuan kepada Allahyarham. Kita lihat hasil siasatan. Anggota polis yang berada di tempat kejadian sebenarnya ialah polis bantuan. Dan polis bantuan ini adalah daripada syarikat prasarana yang bertugas di stesen LRT di bawah. Tiada seorang pun anggota polis regular yang berada semasa di tempat kejadian. Dan anggota polis bantuan ini juga tidak masuk ke dalam bahagian Avenue K di mana Allahyarham berada kerana roller shutter telah ditutup. Dia di bahagian bawah. Roller shutter itu tutup, dia tak boleh masuk dalam polis bantuan tadi. Jadi Allahyarham ni berada di dalam. Okay, next. Dan tomohan yang keempat, dia mengatakan bahawa ambulans sampai 1 jam setelah dihubungi. Hasil daripada siasatan, daripada panggilan yang dibuat dan juga menurut catatan rekod daripada HKL, ambulans hanya mengambil masa 17 minit saja untuk tiba di Avenue K setelah menerima panggilan 99. Okay, next. Kesimpulannya, dalam kejadian ini didapati kematian Baharudin bin Ahmad tidak ada sebarang kaitan dengan gas pemedih mata, keganasan polis dan ketidakkerjasama pihak polis dan kelewatan ambulans. Dari masa Allahyarham masuk ke Avenue K hingga beliau disahkan mati di HKL, semuanya tidak ada dalam pengetahuan polis. Polis hanya mendapat maklumat hasil daripada maklumat pertama setelah doktor melaporkan kematian di pondok HKL pada jam 5.25 petang 9 hari bulan 7 pada hari kejadian. Itu baru polis tahu. Okay, next. Gambar yang tertera sebelah sini, sebelah kanan saya, ialah Allahyarham Baharudin bin Ahmad yang berumur 59 tahun. Lelaki yang dikatakan mati semasa ditangkap polis, ini yang dikeluarkan dalam internet, dikatakan itu adalah Baharudin bin Ahmad, yang sebenarnya bukan. Gambar berlainan. Ini gambar Baharudin, itu gambar, ada nanti saya jelaskan gambar siapa. Next. Polis juga mendapat maklumat bahawa terdapat email disebarkan untuk mengutip derma ikhlas kepada keluarga Allahyarham dengan menggunakan gambar lelaki Melayu tersebut yang tunjuk mati tadi. Ini disyakkan satu kes penipuan. Kami ingin menyerukan kepada mana-mana orang ramai yang terpedaya dengan penipuan ini supaya tampil untuk membuat laporan polis. Ini ketukan tak betul. Next. Right. Saya habis mengkalimatkan kejadian di KLCC. Sekarang kita pergi kepada kes Mak Sabu yang mana mengatakan bahawa polis melanggar dia semasa polis menjalankan tangkapan. Tomohan oleh Muhammad Sabu dilanggar kenderaan polis pada 9 Julai. Ini adalah
jalan-jalan yang dilalui semasa pihak polis mengekori Mat Sabu dengan 3 orang lagi sahabat. Dan Mat Sabu ini membonceng sebuah motosikal, dan sebuah motosikal lagi dinaiki oleh 2 orang kawan. Pertamanya, pihak polis telah mengesan Mat Sabu berada di Mandarin Court. Can you hear me? Right? Mandarin Court. Pihak polis mula mengekori daripada Mandarin Court melalui Jalan Maharaja Lela, Jalan Sultan Sulaiman, dan juga terus ke Jalan Set Putra, bawa ke Jalan Robson, dan naik ke Jalan Tun Sambantan dan Jalan Traverse, belok kiri. Dia nak terus masuk ke Lebuh Raya Mahameru, tetapi di sini kita ada roadblock. Dia mengalihkan jalanannya ke Jalan Persiaran Persekutuan. Untuk makluman tuan-tuan, pihak polis menggunakan 1 Pajero dan 2 wajah yang berlambangkan polis. Kita juga beberapa kali telah memberi amaran kepada beliau semasa kita membuat ekoran untuk menahan, mengatakan bahawa kami adalah polis, tetapi tidak dihiraukan. Next. Ini adalah di mana kawasan yang pihak polis dapat menahan Mat Sabu. Di kawasan perumahan Seri Bukit Persekutuan. Next. Kita ada rakaman CCTV di Seri Bukit Persekutuan yang menunjukkan bahawa kejadian yang berlaku bukan seperti yang ditomahkan. Sila lihat. Right. Ini kawasan di mana Mat Sabu ditahan. Kita akan melihat motosikal yang ditunggang oleh Mat Sabu bersama sahabat, dan 1 lagi motosikal 2 orang, dan diikuti dengan kereta polis. Okey, show. Mat Sabu. Terus ini ada bulatan. Pajero polis berwarna hitam. Jalan. Mat Sabu naik motosikal. Jalan. Go. Ini dikatakan dia dilanggar oleh kereta polis Land Rover, dia kata. Okey, kita marah ke depan sikit. Marah? Oh, balik. Saya nak menunjukkan bahawa dia tak dilanggar. Okey, dia masuk. Okey, forward. 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 Itu dia. Dia punya roda motosikal di belakang Pajero. Mana kata tidak ada kontak dekat sini. Right, teruskan. Kita berhenti. Semasa ini, motosikal yang dinaiki oleh Mat Sabu terbalik di sebelah jalan sebelah sana. Kita turun membantu dan melihat apa yang sebenarnya jadi. Okey. Kita keluar dari sini. Ini kereta wajah PDRM yang berlambang. Mat Sabu ada sini. Okey. Kita bawa dia. Ini belum masuk lagi ya. Kita ubahkan kereta yang berkenaan. Bawa dia. Okey. Kita angkat dia. Okey. Okey. Forward lagi. Nampak sikit.
Sebab ini kita ambil sudah nak tunjuk impact tadi yang sebenarnya tak langgar dengan Pajero hitam tu. Okey, kita bawa dia. Bawa naik dalam kereta polis. Okey. Ini saya nak tunjukkan animation. Bagaimana pergerakan motor yang ditunggang, yang dibonceng oleh Mat Sabu ini masuk dan buat U-turn dan dia jatuh di dekat C. Okey. Okey, ulang lagi sekali. Nampak motor dia? Ini Pajero hitam, ini kereta polis yang pertama, ini kereta polis yang kedua. Mana kata motor tadi dia membuat U-turn terus terbalik di C. Okey. Next. Mat Sabu mengatakan bahawa pihak polis melanggar beliau. Hasil daripada siasatan, kita mendapati semasa beliau membuat pusingan U telah terlanggar bahu jalan, lalu hilang kawalan bahu jalan yang sebelah B yang saya kata tadi. Hilang kawalan dan terus melanggar bahagian fender sebelah kanan kenderaan polis. Okey. Nombor 2, laporan doktor menyatakan kecederaan yang dialami oleh Mat Sabu adalah soft tissue injury to right knee dan X-ray menunjukkan no fracture, dan kecederaan ini mungkin disebabkan oleh kemalangan, jatuh atau bersukan, dan beliau hanya diberi rawatan sebagai pesakit luar. Jadi saya tak tahulah macam mana dia boleh pakai kursi roda. Next. Habis hal kita punya Mat Sabu. Sekarang saya pergi kepada seorang lagi subjek bernama Suhardi Mat Isa. Dalam siasatan polis, terdapat key player yang bertindak untuk membangkitkan semangat provokasi kepada penyokong-penyokong bersih dua terhadap pihak polis. Dan salah seorang daripada key player dikenali sebagai Suhardi bin Mat Isa. Kita tengok apa yang dia ada. Kita melihat di sini Suhardi Mat Isa ini ada mengambil bahagian ataupun bersolat di atas jalan raya. Ini di Jalan Budu. Okey, itu dia bersama yang lain. Di sini juga kita dapati dia salah seorangnya yang melaungkan sesuatu dalam kumpulan demonstrasi tadi. Kita akan dengar, cuba kita dengar apa yang dia cakap. Dia cakap cepat, Cuba kita dengar apa yang dia ucapkan. Ulang balik. Patah balik. Kalau nak dengar betul-betul tu, kataan yang dia kata itu, polis tak datang, kita gagal. Jika tak datang, kita gagal. Itu diucapkan. Mana kata dia bagi tahu dengan kumpulan dia tu, itulah kataannya. Tu kita kata dia terlibat ini sebagai key player. Mana kata ada leader kat sini. Okay, next.
Dia juga kita dapati berada di Jalan Pudu bersama YB, tak kenal, Nga, dan sebelah lagi ini adalah Siva Rasa. Okey, ini dia Suhardi. Tengok cara dia berjalan menghala kepada polis bersama dengan 4 orang lagi. Ini jam 2.35 petang. Masa ni hujan. Berhadapan dengan polis. Negotiation. Terlihat dia dalam keadaan jatuh dan meraung-raung, dikatakan sesak nafas. Okey. Tengok muka ni. Kita lihat bagaimana ini yang dikatakan bahawa Allahyarham Baharudin tadi. Okey. Tengok lepas ni apa jadi. Kita bawa dia masuk dalam kenderaan polis, polis bawa dia, hantar ke hospital. Saya nak tunjuk tadi, ini Allahyarham Baharudin yang dikatakan meninggal di Avenue K, KLCC. Inilah orang yang tuntang tadi, Suhardi bin Mat Isa. Beza kan? Beza. Okay. Next. Ini begitu juga kita dapati Allahyarham Baharudin tadi di Avenue K, tapi yang Subardi ini adalah di Hentian Pudu Raya, tempat yang berbeza. Next. Maka kita katakan sendiri bahawa bukan Allahyarham Baharudin bin Ahmad yang ada dekat Jalan Pudu tadi yang kata tu meninggal. Kita minta supaya Suhardi bin Mat Isa tampil untuk membantu polis. Semburan air pembedih mata ke arah hospital dan juga ada tembakan gas pembedih mata ke arah hospital. Okey. Kita tengok video ni. Okey. Ini adalah water cannon. Okey, teruskan. Okey. Semburan daripada water cannon ke tengah-tengah, dan sebelah ini dikatakan hospital, tapi sini kosong yang sebenarnya, dan di sini adalah hospital. Ini ada lorong. Okey, teruskan. Memang kita ada buat semburan air ke kawasan yang berkenaan, kita akui. Okey, next video. Tembakan gas pembedih mata.
Ini yang dikeluarkan oleh Malaysia kini. Kita lihat apa yang jadi. Dengar dia cakap, Pak Taulid. Sebelum tembakan dibuat, ada sebut ada hospital. Okey. Hospital Tung Shin adalah di sini. Kita melihat daripada angle di mana anggota ini menembak sebelah kiri. Kita tak nafikan bahawa gas yang berkenaan mungkin berlaku di masuk ke dalam kawasan Hospital Tung Shin. Angle lain nampak. Right. Saya tunjukkan dua, mana kata ada semburan air dibuat, ada gas tembakan dibuat. Ini Raja Kasa, Tung Shin. Di sini tempat yang berlakunya. Ini lebih kurang 150 meter. Dan ini jaraknya. Right. Sebagai kesimpulan bahawa sebelum kejadian di Hospital Tung Shin, dikatakan pihak polis menggunakan semburan air dan gas perdin mata tidak boleh dinafikan sebenarnya. Dan siasatan sedang berjalan. Dan apa juga tindakan yang diambil oleh pasukan polis di Raja Malaysia ketika itu adalah mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Sekiranya berlaku apa juga pelanggaran kepada tata cara melaksanakan tugas, kita akan ambil tindakan. Right. Next. Sebagai penutup, Polis di Raja Malaysia telah bertindak secara profesional mengikut Standard Operation Procedure. Ini kita tak boleh nafikan bahawa apa juga yang kami buat, itulah yang kami ikut. Langkah-langkah awal oleh PDRM telah berjaya mengekang jumlah kehadiran daripada sasaran yang dikatakan 300,000 kepada hanya tidak lebih daripada 10,000 orang yang mengambil bahagian dalam perhimpunan haram ini. Kemuncak perhimpunan hanya dalam tempoh 3 jam, bermula daripada 2 petang sehingga 5 petang sahaja. Dan keadaan kembali pulih sepenuhnya selepas jam 5 petang. Pendekatan tegas, adil dan berhemah yang diterapkan dalam operasi ini telah berjaya mengelakkan sebarang situasi keteraman awam yang lebih buruk. Tidak ada kematian dan kerosakan serius yang dapat dikaitkan secara langsung kepada tindakan polis, walaupun dikatakan bahawa Allahyarham Baharudin itu dikaitkan dengan tindakan polis. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak memuat naik sebarang bahan ataupun artikel yang tidak menggambar situasi ataupun fakta yang sebenar. Walaupun terdapat tomahan-tomahan, ianya tidak melunturkan semangat PDRM untuk terus berkhidmat kepada masyarakat
demi menjamin keselamatan dan keteraman awak. Sekian taklimat untuk sidang media. Terima kasih.